الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله muka surat 48. Kita jauhi muka surat 48. Bagi saya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada bawah ke atas. Maka sebenarnya telah diriwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda, Rasulullah bersabda, marartu lailatan usriya bi fanazartu fara'aitu qauman fin nari ya'kuluna al-jifa qultu ya Jibril man haula'i qala haula'i alladhina ya'kuluna lu'uman nasi. Baiklah. Lalu itulah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dia bawa satu hadis tentang balasan orang yang mengubah. Apa Nabi sabda, lalu aku pada malam Isra dengan daku. Nabi kata, lalulah aku pada malam Isra, iaitu bulan Rejab 27 Rejab berlakunya peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini memang benar kerana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra ayat pertama sekali. Jadi pada malam tersebut aku lalu dengan daku, yang diperjalankan dengan daku, maka aku tilik. Fanazartu, maka aku tilik, maka aku lihat ada perkataan aku tilik tu jatuh. Di antara celah perkataan maka ada perkataan jatuh, aku tilik. Itu terjemah daripada fanazartu, maka aku tilik. Aku tilik pada malam tersebut, maka aku lihat akan beberapa kaum, beberapa puak di dalam neraka. Malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu golongan berada dalam neraka. Memakan mereka itu akan bangkai. Jadi puak-puak yang berada dalam neraka sedang makan bangkai. Kata aku, ya Jibril, siapa mereka itu? Dan itulah Nabi nak tahu. Dia tanyalah driver. Jibril ini driver Nabi mana Isra. Wahai Jibril, siapakah puak tersebut yang memakan akan bangkai itu? Sembahnya Jibril, jawab Jibril, mereka itulah yang memakan akan daging manusia, yakni mengubah. Aku jawab Jibril, wahai Muhammad, kalau kamu nak kenal kan, itulah golongan yang mengubah manusia di dunia dulu. Inilah balasan orang yang mengubah. Inilah balasan tempat tinggal orang yang mengubah. Tempat tinggal orang yang mengubah di akhirat kelak ialah neraka. Orang yang mengubah sama sekali tak akan masuk syurga.
Tempat bagi orang yang mengumpat ialah neraka. Kemudian balasan dalam nerakanya makan bangkai pula. Dalam neraka tu satu azab. Azab yang keduanya makan bangkai pula. Dua kali azab. Bertimpa-timpa azab yang dikena ke atas orang yang mengumpat. Di sini jelas kepada kita bahawasanya mengumpat ni satu dosa besar. Dan mengumpat ni tersenarai dalam dosa-dosa besar. Kalau mengaji kitab Akbarul Kabair, kitab dosa-dosa besar, salah satu senarainya mengumpat. Sehingga ada wahyu ia turun tentang mengumpat. Ada satu surah yang cerita tentang mengumpat. Wailun likulli humazatin lumazah. Baik. Apakah pengertian mengumpat? Kita sebut sama dah. Mengumpat artinya kita mencerita keaiban saudara kita. Kita mencerita keaiban saudara kita. Saudara kita ada buat satu perkara yang jijik atau perkara memalukan. Kemudian kita mencerita pula perkara tersebut kepada orang lain. Itulah mengumpat. Jadi Allah Ta'ala melarang kita daripada menyebar keburukan saudara kita. Sama ada menyebar dengan gambar atau menyebar dengan perkataan. Buat visiting sebar keburukan orang lain. Ini mengumpat juga namanya. Atau kita goyak mulut ke mulut. Ini pun mengumpat namanya. Maka di akhirat neraka tempat. Walaupun orang yang kita sebut tu memang dia melakukan, itu urusan dia dengan Allah. Dan mungkin dia sudah bertaubat. Kenapa kita masih lagi nak menyebar keburukan orang? Sebaliknya kalau dia tak buat pun keburukan yang kita cerita, itu namanya fitnah. Kita cerita keburukan seseorang yang dia tak pernah buat pun, itu fitnah. Kalau kita cerita keburukan orang yang dia memang dia buat pun, itulah mengumpat. Kadang-kadang kita dah mengumpat orang benda hak lama dah. Seorang tu buat dosa banyak tahu dah. Tiba-tiba hari ni kita buka balik cerita tersebut. Tidakkah malu dia? Inilah balasan orang yang mengumpat di akhirat kelak. Kecuali kita bertaubat. Dan bertaubat daripada dosa mengumpat ni sangat payah. Payah ke mana? Salah satu syaratnya kena minta maaf dengan orang yang kita umpat. Agak-agak mudah kalau kita minta maaf dengan orang yang kita mengumpat ni. Kalau dosa lain mudah. Kalau dosa tak semaya, dosa tak puasa, dosa tak keluar zakat, dosa tak pergi haji, nah, bertaubatnya sangat mudah. Tapi dosa kita nak bertaubat daripada mengumpat sangat payah. Salah satu syaratnya kena minta maaf dengan Tuhan. Kita nak bertaubat daripada dosa mengumpat mestilah memenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya minta maaf dengan orang yang kita umpat. Sekiranya dia maaf, maka Allah terima. Sekiranya dia tak maaf, maka Allah tak terima. Dan ini akan dibawa di padang mahsyar, mahkamah Rabbul Jalil. Allah Ta'ala beri peluang kepada orang yang diumpat untuk dakwa kita balik. Di sanalah sekali lagi kita akan berada dalam kandang kesalahan di hadapan Allah akan dibicara. Cuba. Oleh yang demikian, penting sangat kita menjaga lidah daripada mengumpat. Kerana risikonya sangat besar. Baik di dunia, apatah lagi di akhirat. Baik. Kalau itu baik, pada manakah cara kita nak mengelak daripada lidah kita ni mengumpat lagi? Cara mana nak mengelak lidah daripada mengumpat lagi? Caranya pertama, naklah kita ni ada kasih sayang sesama kita. Wujudkan perasaan sayang sesama kita. Wujudkan kasih sayang kepada semua makhluk.
Semua makhluk baik manusia lain daripada manusia kita sayang. Dan jangan ada dengki kepada seseorang. Jangan ada dendam kepada seseorang. InsyaAllah lidah kita tak akan mengumpat kepada orang. Punca yang kita mengumpat orang, pertamanya kita benci orang. Punca yang keduanya kita dengki orang. Punca yang ketiganya kita berdendam dengan orang. Nafsu kita bila kita benci orang, kita mula nak bunuh lah. Jumpa saya bunuh dia, jumpa orang tu bunuh dia. Sebab kita benci dengan dia. Islam larang kita benci seseorang. Atau hidup kita ni jangan benci sangat orang. Mungkin satu hari orang kita benci itulah akan tolong kita. Kita jangan benci sangat orang. Kerana mungkin satu hari orang kita benci itulah dia akan tolong kita. Kita dalam kesusahan, tiba dia mari dekat tampil nak menolong kita. Atau kita sakit terlantar, dia mari ziarah kita. Apa perasaan kita ketika itu? Dulu tak kita meluak-luak benci ke dia. Tiba-tiba bila kita tiba kesusahan, dia tampil nak bantu kita. Dia pun tak tahu kata kita benci ke dia. Begitu juga kita sayang kepada seseorang, jangan sayang terlampau sangat. Mungkin orang kita sayang itu satu masa dia pijak pada kita. Mungkin orang kita sayang, orang kita bantu dia satu masa bila dia senyap, dia lupa kepada kita. Bukan setakat lupa, dia fitnah kita balik. Ini agama. Dia jaga. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara pertengahan segala. Itu jaga. Itu penting kita kawal lidah kita daripada terjebak dengan upah-mengupah. Andailah kita ni terupah atau mengupah. Sebelum daripada kita meninggal majlis upah-mengupah, istighfarlah dahulu. Kadang-kadang kita ni tak rasa baru sudah mengaji tasawuf. Ada turun masjid lagi dekat tangga tunggu upah. Saat ni baru mengaji. Saat ni baru start bayar. Mengupah dah dekat. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah sebulan 7 kali. Nak lagi lemah, kita baca Fatihah sekali, hadiah kepada orang kita mengupah. Mudah-mudahan dia tidak dakwa kita di akhirat. Mudah-mudahan mereka tak cantik lagi apa kita upah tadi itu. Sapu sekali, sapu apa kita mengupah, sapu dengan istighfar dan baca Fatihah sekali, hadiah kepada orang yang kita mengupah. Jangan dipandang kecil dosa mengupah, kerana dia boleh membawa kepada neraka di akhirat. Itu baik. Apa Nabi sabda, man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati ialah orang Islam yang selamat Islam lain daripada lidahnya dan tangannya. Maknanya orang Islam yang sejati, orang yang imannya sempurna, dia tidak menyakiti orang Islam lain dengan lidah. Dia tak menyakiti orang Islam lain dengan tangan. Inilah orang Islam sejati. Tak ada orang yang sakit hati dengan kita. Tak ada siapa-siapa pun yang sakit hati dengan kita. Maka kita lah Islam yang sejati. Kenapa orang tak sakit hati? Sebab lidah kita tak kata kau kan. Tangan kita, kuasa kita, kemampuan kita tak kena siapa-siapa pun. Maka ini orang Islam yang sebenar. Itu baik. Dan selama hidup kita ni, ada dosa mengupah, ada. Selama hidup kita ni, ada mengupah ni. Ini manusia tak sunyi daripada silap sadar. Dan banyak-banyak dosa kehidupan kita tidak mungkin dah tersenarainya dosa kita mengupah. Itu bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habaib, itulah cara kita nak jauh lidah kita daripada mengupah. Pertama, saya kepada semua manusia, jangan dengki, jangan dendam.
Yang keduanya, banyaklah zikrullah. Banyak zikir, sama ada baca Quran, selawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Nanti perbanyak ke benda-benda sedemikian, insya-Allah ada masa kita nak mengubah dan cara aku buruk ke orang lain. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Sayyidina Mu'az. Mu'az ni salah seorang daripada sahabat. Dan dia adalah a'lamun nasi bil halal wal haram. Sayyidina Mu'az adalah sahabat yang paling mahir dalam bab isu halal dan haram. Sahabat yang paling alim dalam isu halal haram, Sayyidina Mu'az lah. Kenapa Nabi katakan Sayyidina Mu'az? Putuskan lidahmu wahai Mu'az. Yakni itu tafsir makna putus. Jangan kamu berkata-kata akan mereka itu perkataan yang kejahatan. Wahai Mu'az, jagalah lidah kamu. Jangan kamu mengata kejahatan kepada siapa? Kepada orang yang menanggung Quran. Daripada orang yang menanggung Quran dan yang menuntut ilmu. Dua golongan ini Nabi besar kepada Mu'az. Walaupun Nabi tuju kepada Mu'az, sebenarnya Nabi tuju kepada kita sekedar. Setara Mu'az sahabat yang hatinya bersih, lagi Nabi besar, maka kita lagi utama menerima pesanan Nabi. Dua golongan Nabi besar, wahai Mu'az, jangan kamu kata budak kepada dua orang. Pertama, orang yang ingat Quran. Yang kedua, orang yang mengaji ilmu. Menanggung Quran maksudnya hafiz Quran. Menanggung itu bukan lebih guru Quran, hafiz Quran. Orang yang ada Quran seperti dalam dada ni, Nabi kata, wahai Mu'az, jangan kamu upah ke dia. Jangan kita mengupah kepada orang yang hafiz Quran. Yang kedua, jangan kamu mengupah kepada orang yang mengaji ilmu agama. Orang mengaji ilmu agama ni jangan kita mengupah. Sebab tu kita sebagai anak murid, kalau kita mengupah kepada tu guru yang mengajar agama kepada kita, baik mengajar Quran ke, mengajar kitab ke, ilmu tersebut tak berkah. Kita mengaji dengan satu orang Tuk Guru, dan Tuk Guru tu juga tak kita ada upah. Dia kata ke Tuk Guru, tapi dalam masa tu dah kita tak ada ilmu dengannya. Kita ada mengupah kepada Tuk Guru kita, Tuk Guru tu lah kita mengaji dengannya. Maka ilmu tersebut tak akan masuk dalam dada kita. Hanya ilmu itu masuk dalam akal saja, tidak membawa keberkatan dalam kehidupan. Dan pernah kita tengok orang yang deraka Tuk Guru, Tuk Guru yang mengajar dia lah. Walaupun dapat ilmu, tak berkah. Ilmu ada, tak berkah. Macam mana orang yang tak berkah dengan ilmu? Dia boleh mengajar, pandai, tapi tak saya mengajar. Hanya panggil tak berkah. Ilmu banyak. Kalau kecek bak hukum orang pandai, boleh royak seputih-seputih, tapi tak nak mengajar. Orang minta pun tak nak mengajar. Dia nak juga buat kerja yang tidak munasabah dengan apa dia mengaji. Ini berpunca daripada tak berkat berpunca daripada anak murid yang mengupah kepada Tuk Guru. Mengupah kepada orang mengaji ilmu pun tak boleh dah, apatah lagi mengupah kepada guru yang mengajar ilmu kepada kita. Ini jaga lidah kita. Bila kita nak ambil ilmu daripada seseorang, mestilah kita beradab dengan Tuk Guru kita. Salah satu daripada adabnya, jangan kita mengupah kepada Tuk Guru kita. Walaupun kita tengok perkara yang Tuk Guru kita buat ni menyalahi nasbah dia orang alim, biarlah kepadanya. Mungkin dia lebih arif apa yang dia buat. Oleh ilmu kita berkat, ilmu dapat lagi pula berkat.
Berkat-berkat ni ilmu yang lekat-lekat di hati. Sebagaimana satu kisah yang berlaku di negeri Mesir dulu. Satu wartawan yang menulis di Saqqafa memburuk-buruk Syekhul Azhar. Dia memburuk satu orang guru yang mengajar di Universiti Azhar. Dia buruk tu guru, dia sia dari Saqqafa. Dia sebagai wartawan, dia nak menjatuhkan, nak mengaib Syekhul Azhar. Dia cerita keburukan dari Saqqafa. Takdir Tuhan pada mata ni tak nampak. Lama kena main buta terus. Buta ni kan, dia pergi cari doktor, tanya sebab apa penyakit. Doktor kata tak ada penyakit. Bila tak ada penyakit, tak ada ubat. Tapi tetap dia tak nampak. Kita tanya doktor lain pun jawab sama. Akhirnya pergi ke USA, Amerika. Doktor sana pun kata tak ada penyakit. Tapi tetap dia tak nampak juga. Pada saya bunuh kepada Syekhul Azhar. Akhirnya dia jumpa satu orang tua. Tuhan yang tunjuk sepak-sepaknya. Dia jumpa satu orang tua. Orang tua pun tanyalah dia pun ceritalah. Maka orang tua ni, dia ada firasat. Orang tua yang hati bersih, dia ada firasat. Firasat di bahasa kita kan, dia nampak hati orang buta ni. Dia kata, kamu ni ada pernah atau tidak kamu mencerita keburukan satu orang ulama di Universiti Azhar? Jawab dia, ya ada. Saya pernah mencerita keburukan Syekh dari Saqqafa saya. Kerja saya jawab tahu, cari makan balas ni. Maka kata orang tua ni, kamu pergi jumpa dengan dia, minta maaf. InsyaAllah mata kamu boleh lihat semula. Dia pun pergi setelah kepada universiti tersebut, cari-cari, jumpa takdir Tuhan, jumpa lagi dengan Syekh, orang yang duduk di Saqqafa. Bila jumpa, dia tak cerita sekian-sekiannya, hasrat bagi nak minta maaf, gini. Kawan tu tak tahu menahu pun cerita diburuk dari hamba. Dia pun dengan tawadhu'nya, rendah hati, murah hati, lapar dadanya, dia maaf kawan kita tersebut. Takdir Tuhannya tak apa lama, celik semula mata tadi. Siapa supaya sediakan. Ini Tuhan pandang. Ini satu cerita yang perlu kita ambil pengajaran kepada kita supaya berwaspada lidah kita. Jangan kita bermuruh-muruh sangat lidah kita sehingga orang alim pun kita cerca juga. Itu jaga. Jadi orang yang Tuhan nak saya juga, dia balas selalu tak supaya hatinya bersih. Itu baik. Tak benar-benar ilmu juga rasa-rasanya ada banyak dah di atas lidah kita dah. Kadang-kadang kita bomoh hati licin kan. Tak kira bomoh habis. Kita takut sangat ni. Tahulah kita kena banyak istighfar, banyak taubat, banyak baca Quran supaya lidah kita ni bersih daripada dosa tersebut. Dan Nabi sambung lagi, dan jangan kamu cari di bahasa kita, jangan kamu cari, jangan kita ceroboh manusia dengan lidah kamu, maka mencari juga membuka keaiban manusia. Jangan kamu cari, jadi jangan kamu membuka keaiban manusia dengan lidah, maka mencari ketika anjing neraka. Yani anjing juga ada neraka, dia akan makan manusia yang mengubah manusia di dunia dulu. Nanti jaga. Dan daripada khilafah bahawasanya berkata bahawasanya di dalam mengubah itu membinasakan hati daripada penunjuk. Yakni mengubah itu membinasakan hati dan tiada dapat masuk penunjuk. Ini kata khilafah. Orang yang mengubah ni hati rosak. Bila hati rosak tak masuk hidayah dalam kehidupan. Orang yang mengubah ni hati mati. Bila hati mati, hidayah tak akan masuk. Kita ni perlu kepada hidayah.
hidayah untuk beribadah. Kita perlu kepada hidayah untuk makan minum, supaya makan minum kita ni tidak terlibat dengan yang haram dan yang syubhat. Kita perlu kepada hidayah di dalam kontraktor kita, supaya kita buat kerja tak terlibat dengan rasuah, tak terlibat dengan pecah amanah, tak terlibat dengan ketirisan. Kita nak juga hidayah dalam pakaian, supaya pakaian kita ni membetuli dengan kehendak Allah dan Rasul, iaitu pakaian menutup aurat. Kita nak juga hidayah dalam politik, supaya politik yang kita berpolitik ni membawa keuntungan kita di akhirat kelak, iaitu dapat syurga. Kita nak hidayah dalam rumah tangga, supaya isteri kita ni jadi soleh, anak-anak kita jadi soleh. Kita nak juga hidayah dalam perniagaan kita, supaya perniagaan kita ni berkah, lagi pula tak terlibat dengan tidak terlibat dengan yang haram. Sebab tu dalam semaya sentiasa kita mengulang-ulang ayat ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat sehari semalam kita ulang ihdinas siratal mustaqim. Sebut kata semaya ada ihdinas daripada. Baik semaya fardu, semaya sunat, semaya maya, mesti kena ada ihdinas siratal mustaqim. Sebut kata semaya ada Fatihah. Dalam Fatihah ada ihdinas. Tiap rakaat kita ulang ihdinas sirat. Ini menunjuk kepada kita bahawasanya hidup ini perlu kepada hidayah. Bukan hidayah nak semaya saja, bukan hidayah nak pergi ke Mekah saja, bukan ada. Kesemua kehidupan ini perlu kepada hidayah. Bermakna kalau tidak ada hidayah, maka sesatlah kita, terjebak dengan dosa, terjebak dengan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu orang yang terkunci daripada hidayah, iaitulah orang yang mengupah orang. Kalau tak mengaji tasawuf, kita berasa tak ada apa-apa mengupah. Itu baik. Lalu juga kita kata, maka kami mohon akan Allah, minta terlehorkan daripada yang demikian itu. Demikian mati hati, tak dapat hidayah dengan kurnianya, kurnia Allah. Ini kena minta dengan Tuhan. Nak minta dengan manusia, manusia tak kuasa. Minta dengan Allah. Ya Allah, hidayahkanlah aku dari kehidupan. Dan inilah perkataanmu yang ditegak yang haram. Inilah kami tersebut tu. Perkataan yang ditegak yang haram, iaitu nak mengupah. Maksudlah dusta, bohong sama lagi. Sebab itulah kita kena jaga semaya kita, puasa kita. Kemungkinan dengan sebab kita ada banyak mengupah, maka pahala semaya kita lipat lain. Dengan sebab kita mengupah pahala haji kita lipat lain. Baru pilih haji mana baru mengupah pokok-pokok dah hari ni. Inilah kita takut. Baru pilih haji ni mengupah tak berani. Dia cerita keburukan mengupah, dia cerita keburukan orang spirit, dia cerita keburukan dosa bawah kita. Tak ada apa-apa. Jaga pahala haji kita, pahala semaya kita. Seperti kalau kita mengaji tasawuf, dibimbangi pahala semaya kita kipak lain, dibimbangi pahala haji kipak lain. Itu kita takut, itu kena jaga. Habis itu, adapun kalam yang mubah, yang harus, ini kecek-kecek yang harus, maka padanya 4 perkara pula. Ini Ghazali Ustaz, kalau kecek yang harus, maka 4 perkara kita kena jaga. Pertama, membimbangkan kiraman katibi. Membimbang di bahasa kita, menyusah malaikat kiraman katibi dengan barang yang tiada memberi kebajikan padanya pada
daripada cakap yang halus tu. Dan tiada faedah lagi pula, tak ada faedah. Dan saya kiranya bagi seseorang itu bahawa ia malu daripada keduanya malaikat kiraman katibin. Maka jangan menyakiti hati keduanya malaikat kiraman katibin. Jadi pada katalah kita ni tak muka, cuma dia kecek benda-benda biasa, benda saja-saja orang panggil buah. Buah tu saja, mana kita buah. Buah tu kecek harga dah. Dia cerita bola, sekarang kata kalau sebiji ni, ada panggil buah tak ada kaitan. Last minute ni je kok muncul. Nah, ni orang panggil buah yang harga, tapi kosong, tak ada satu buah. Itu boleh membazirkan umur kita dan membazirkan masa kita. Kadang-kadang hak kita buat sia-sia ni tempat kita kerja. Meski peraturannya kerja start pagi sampai petang mestilah sampai je. Contoh masuk pukul 8, mestilah tubik pukul 5.30. Disebabkan kita buat tempat kerja menyebabkan kerja tak cukup. Kita dibayar gaji cukup je, tapi kita waktu kerja tak cukup je disebabkan buat di kantin, buat di kopi dia, White House kau tak kira dah ke buah atau buah bilik-bilik mesti kan masa kerja berjalan, maka gaji kita tak berkah. Sebab kita menggunakan masa kerja untuk berbuah-buah yang tak pakai. Sama lah. Atau tak buat tapi dia main Facebook, dia main serang-serang, dia sapu dan dia touchscreen dah sapu juga ganti, dia macam-macam. Sejak habis itu saja. Tak buat tapi dia main benda tu. Sedangkan itu time kerja, kita bayar gaji cukup kerja, tapi kita waktu kerja tak cukup jam, maka duit kita tak berkah juga. Lepas tu soal duit jangan kita fikir nak banyak saja, kita kena fikir kata pada nak memberkat duit tersebut. Banyak pun kita nak, berkat pun kita nak. Itu penting. Maka nak jaga keberkat dan inilah, maka kita kena jaga etika dalam agama kita. Salah satunya jangan kita buat sia-sia tempat kita kerja. Seperti firman Allah, "Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Apa Tuhan kata? Tiada melafaz daripada perkataan. Jadi apa yang kita bertutur kata, malaikat padanya raqib lagi hati. Jadi raqib yang hati ini ada sebelah kita. Dan dia catat apa yang kita catat. Apa kita ada buat, kita ada kecek, dia catat belakang. Kita ada mengajar, kerja ustaz, dia catat. Kita ada jamak, mereka pun catat. Apa juga, buka mulut je, buka mulut. Mereka catat sehari dah. Buka mulut kecek dah. Kalau buka saja, kita tak ada gabung. Kecek tu, tulis dah dia. Kat mereka kita detik dia cantik sama. Cantik sepanjang umur kita pun kita semuanya. Tak bayar kalau kita terbuat kedai kopi kerja-kerja. 10 pagi je kerja kedai kopi, lepas isyak 4 jam pula 7 jam sehari semalam duduk kedai kopi. 7 jam duduk situ saja. Minuskan lah je dah. Tapi 3 jam. InsyaAllah. Itu sehari, lepas tu kali lah. Tiap hari. Tiap hari. Kali yang 7 je. Oh sepanjang mana ada umur kita setahun di situ. Lepas tu kali dengar je, kita datang masjid semaya Jumaat. Je kita dengar, je kita baca Quran. Agak-agak mana majoriti dengan mana minoriti. Kita boleh tahu dah keputusan kita di akhirat enggak. Boleh tahu sekali dah. Itu baik. Jadi kesimpulannya, Imam Ghazali pesan kepada kita, padalah dengan 2 hadis tadi. Pertama, pada seorang mengumpat dari neraka. Yang kedua, iaitulah gelap hati tak masuk hidayah. InsyaAllah kita sambung pula yang kedua, membawa kita kepada Allah. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا
الحكمة والتأويل والحمد لله رب العالمين. Tadi ada pelajar nak pergi ngaji Mesir esok ni. Pelajar Nurul Hati bin Mahmud esok dia nak pergi Mesir. Nak ambil ijazah sarjana muda. Jadi maknanya dia ada bersama dengan kita. Dia nak cari sumbangan lah. Jadi bagi yang ada kemudahan, bantulah dia, mudah-mudahan dia berjaga di sana. Kita boleh berupaya dan ilmu dia akan datang. Hiduplah kena faisyat, bila bantuan. Dan pagi esok, pagi kita ada belah seperti biasa. أشهد أن لا